Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam tafsir mulakhas. Kita nak mentakhiskan juzuk yang ke-18 pada hari ini, insya-Allah. Juzuk 18 iaitu juzuk yang kita kenal dengan nama juzuk Qad Aflahal Mu'minun, ataupun dia adalah semua surah Al-Mu'minun, dan begitu juga surah An-Nur, dan di sebelah awal surah Al-Furqan. Jadi semua ni adalah juzuk yang ke-18. Alhamdulillah, dari surah Mu'minun kita nak masuk surah Mu'minun selepas daripada kita dengar dah juz yang ke-17 daripada surah Hajj dan seterusnya. Maka hari ini kita bermula dengan surah Al-Mu'minun. Surah Mu'minun ialah surah Al-Makkiyah, iaitu turun di Makkah. Maka di dalam surah Al-Mu'minun, di nama dah tu ayat kata orang mukmin. Orang mukmin. Maka di sinilah kita dapat dalam surah ni ialah sifat-sifat orang yang beriman. Bagaimana sifat orang yang beriman. Dan begitu juga dalam surah ni tunjuk beberapa dalil laktan cadin di atas kita nak beriman kepada Allah melalui apa? Melalui kita tengok ataupun kita melihatkan diri kita, dan begitu juga tengok kepada langit dan bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala telah buat. Itu dicerita di dalam surah ini. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala gaya juga di dalam surah ini tentang berimi, hakikat berimi lagu mana hakikat berimi, dan begitu juga bagaimana syubhat orang yang mendustakan pak musyrikin pakat bohong kata dan tak percaya kat dia dan tak percaya pada nabi, tak percaya kat bukanlah sekadar tak percaya, tapi mereka tu netai dan panggil tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi hakadat itu disebutkan di dalam surah Mukminin juga, dan seterusnya Allah Subhanahu taala telah cerita di dalam surah Mukmin apa yang diberlakukan di atas muka dunia. Ialah satunya ialah umat kanan ummatan wahidah, umat yang bersatu. Kemudian pecah juga umat bersatu pilih dan berjadi fok. Itu adalah dan khatam surah Al-Mu'minun tu dengan apa? Dengan Allah ceritakan tentang kepentingan tauhid, dan hendaklah kita terus kepada tauhid. Siapa yang tak berakidah al-Islam, maka di dalam akhirat gigi ialah neraka. Dan akhirnya ialah Allah SWT telah beritahu kepada kita semua, hendaklah kita banyakkan rahmah, minta rahmah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah isi kandungan di dalam surah yang pertama, ialah surah Al-Mu'minun umumnya. Dan seterusnya kalau kita tengok di dalam ayat yang pertama surah Mu'min, Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, qad aflahal mu'minun, telah berjaya akan orang yang mukmin. Orang mukmin berjaya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama. Sifat yang kalau kita tengok sifat orang nak jadi orang mukmin yang berjaya, kena ada beberapa sifat ni. Dalam ni sifat. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat mukmin yang pertama ialah sifat orang yang semaya dah sembahyang berkhusyuk dalam semaya. Banyak orang yang semaya alhamdulillah masa sekarang ni, tetapi kurang benar orang yang semaya ataupun bersembahyang serta dengan khusyuk di dalam hati. Kadang kita masuk dalam muat semaya, tapi hati kita tak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi kebanyakan macam itulah.
Jaga kalau kita penting molek maya tang cai tang tai mula-mula dah nak cara nak kosong ialah kita kena ambil asmaya dengan tertib molek, maka kita niat molek, kita mari masjid awal, maka kita baru itu adalah kita nak orang panggil khusyuk ada semaya insya-Allah. Jadi sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang yang mukmin itu ialah orang yang 'anil lagwi mu'ridun. Orang benar-benar yang sia-sia, benar-benar yang tak ada faedah tu ya mu'ridun. Ia lari, ia jauhi dan begitu juga ia natai benar-benar ni. Jadi bukanlah sekadar benar haram yang lari, tapi benar yang tak ada faedah, rai sarak. Benar yang sarak tu dia mau lari, dia mau tak tu. Itu adalah orang mukmin. Maka sangkum kita lah ni sangkum banyak orang yang orang panggil apa tu? Orang yang nak suka dia, nak orang panggil wak aguna wak orang suka, wak aguna dia dirai sarak, wak aguna tu hak tu orang suka. Bagi-bagi hak rai sarak orang suka. Kalau wak ditangkang sikit tu orang tak suka mana. Nah, itu adalah kalau sifat mukmin dia bezalah. Sifat mukmin orang yang benar-benar yang tak orang panggil yang tak ada faedah kepada dia, tak ada faedah ke masyarakat dia, tak main mula dah. Maka itu adalah orang mukmin. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Sifat yang ketiga orang mukmin ialah sifat yang apabila dia tu adalah bayar zakat. Di sini ulama bagi pada dua. Az-zakat fa'ilun iaitu dia tu orang panggil zakat. Zakat iaitu duit harta, zakat nego zakat. Zakat nego, zakat apa lagi semua zakat dia beri. Maka alhamdulillah dah kita boleh peluang jadi semua orang Islam kena bayar zakat lah. Semua orang Islam. Tak kira orang susah, orang susah, orang seni kena bayar zakat satu perkara iaitu zakat fitrah. Apa zakat nego, zakat apa tu hak zakat untuk orang kaya, untuk orang nego dah. Semua zakat fitrah ya adalah orang yang tak kira susah, tak kira seni, ia kena bayar zakat. Tapi orang susah dia boleh makan zakat pula. Satu zakat. Yang kedua orang yang membersihkan diri. Az-zakah di sini iaitu orang yang membersihkan diri. Dengan sebab apa? Ulama ayat atas surah ni surah Makkiyah, maka hukum zakat tak berlaku lagi. Tak dihukum lagi. Maka di sini iaitu az-zakah di sini fa'ilun iaitu orang yang membersihkan diri. Jadi orang yang nak sucikan diri dia. Sucikan dengan tuk segi lah. Tiap-tiap segi dia suci dia. Jadi dia orang panggil tak main yang benar-benar yang cuma benar-benar maksiat tu dia tak laku mula dah. Seandainya benar-benar yang tak ada faedah, dia tak nak tinggal juga. Orang yang tak zakah ni iaitu orang yang tak jauh, orang yang jauh daripada benar-benar yang maksiat tu lagi dah. Wallazina hum li furujihim hafizun. Mereka sifat yang keempat. Mereka yang di sisi kemaluan mereka jaga. Furujihim hafizun. Orang yang jaga kemaluan, iaitu jaga kehormatan diri dia, lebih-lebih lagi perempuan. Lebih-lebih lagi perempuan tu. Perempuan lelaki pun supaya iaitu tidak zina. Tidak zina, ia kena jaga dia kemaluan dia. Jadi kalau kita tengok sangkum dulu macam masa Nabi, belum pada Nabi dan seterusnya sampai lah ni pun adalah sangkum yang bercenderung bagi nak pergi kat zina mata. Duk dua orang, tiga orang pun jadi nak pergi kecek benda-benda yang tak molek, yang benda-benda yang capung. Dan begitu juga masyarakat, lebih lagi masyarakat sekarang jadikan sesan mai pemdan. Jadi banyak orang melakukan zina dengan sebab setantang ni dah. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala royak kalau kita nak jadi orang mukmin maka kena jaga molek hal ni. Jadi kalau kita wasa kata nak tak boleh, maka kita nikah bagi orang yang tak ada isteri lagi ataupun tak ada suami lagi, maka royak kepada wali kata kita wasa nak nikah dah. Dan begitu juga orang lelaki pun insya-Allah kita cari duit belanja kat nikah. Tapi kita kena jaga. Kalau tak ada duit belanja apa lagi tu, insya-Allah kita puasa dan sabar banyak. Insya-Allah apabila kita sabar, maka Allah Subhanahu Taala akan beri jalan ni, akan beri jalan keluar kepada kita insya-Allah dah.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun. Di sini atau mereka orang yang halal, orang yang halal isteri, lepas tu mainlah nak main ataupun hamba tak ada dah ni. Faman ibtagha, dan lain daripada isteri, daripada hamba hak boleh halal kepada dia tu tak boleh nak main kat se. Tak boleh nak main kat se. Warung-warung lah ni masya-Allah dah. Jaga diri kita, jaga daripada zina. Jaga sebenarnya jalan ni nak pergi dekat zina tu banyak, maka kita tak sedap main, kita tak sedap kacau dah. Insya-Allah. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'ud. Mereka yang menjaga amanah wa ahdihim ra'ud, dan orang panggil jaga janji ya. Jadi orang yang sifat orang yang mukmin, yang penting masalah ni dan seterusnya masa mana-mana pun orang mukmin yang jaga amanah dan begitu juga jaga janji dah. Pakai pia, pakai bel masuk masjid molek, tapi hak amanah tak boleh harap. Amanah dia mawi amanah tak boleh harap sikit dia kelipar laka dah. Dan begitu juga janji pun Allah orang mukmin ni kebanyakan tu payah nak tunai janji dah. Kebanyakan orang masalah ni dah, orang masalah ni tak serupa orang jahiliah. Kita orang jahiliah tu belum pada, ataupun masa Nabi belum pada mari Islam, kita tahu dak kata orang jahiliah orang yang tak biasa bohong, orang yang suka tunai janji. Orang tunai janji. Jadi ya janji apa dia tak biasa silap dan salah. Kebanyakan tu orang panggil kelebihan orang jahiliah. Kelebihan orang jahiliah. Maka di sini bagi orang mukmin, bagi orang Islam dan orang mukmin kena penting lagi lah. Kena penting lagi dan kita kena ambil berat hal ni. Janganlah buat khianat amanah orang wi. Amanah apa-apa pun supaya si berlaku. Kita jangan tak boleh nak buat khianat amanah. Dan begitu juga kalau kita janji dengan orang, kena turut janji. Orang nego-nego semua, wahai orang Muslim, hak nego semua tu. Hak nego ni begitu juga nego ni orang panggil nego buat khianat amanah banyak. Orang panggil buat khianat amanah di segi nego, buat khianat amanah di segi orang buat khairat apa tu. Itu ada juga orang yang buat khianat amanah. Maka kita jadilah orang yang jaga amanah, insya-Allah, insya-Allah. Walladzina hum, dan sifat yang terakhir ialah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang jaga sembahyang 5 waktu. Jadi ada seorang sahabat radhiyallahu anhu dah mari kepada Nabi, ya Rasulullah, padai dak aku nak maya 5 waktu saja dah dengan sempurna, dengan aku dak saksi semaya atau saya semaya apa tu sebenarnya sunat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata boleh, kamu akan masuk syurga, tapi syaratnya kena sempurna 5 waktu. Ya jaga molek dia kena jaga molek 5 waktu. Jadi kita ni 5 waktu pun sudah apa? Sunat tu kerja lagi. Waktu tu kuranglah. Insya-Allah kita jagakan wallazi, dan kita jadi orang yang wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Jaga awal waktu dan jaga maya cukup waktu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sifat orang mukmin yang disebut pada awal surah. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan bahawa kita tu dibuat daripada asuci ataupun air mani dan seterusnya di darah jaga apa semua tu dicerita juga dalam ni. Dan cermati asap yang rab dah ni. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah cerita, kata Allah Subhanahu Wa Taala telah buat langit bumi, 7 langit, 7 lapis dan seterusnya. Dan begitu juga cermati asap sekarang lah ni Tuhan ayat sibut hal lebih cermati asap tu yang rab dah turut tarak hak dalam surah ni dia. Maka itu nak tunjuk apa tu? Allah Subhanahu Taala telah royak cerita kata dia buat manusia lagu ni, cerita dia buat langit bumi macam ni, dan cerita seluruhnya dia buat makhluk lain tu. Semua itu untuk kita nak menetapkan dan meyakinkan ini kepada kita. Ya payah kalau kita ni, kita Allah Subhanahu Taala telah beri kita wanak ataupun kerauke ni pamer orang Muslim, pamer orang Muslim. Kalau kita tengok orang Sia, orang mu'allah lah ni, banyak juga orang yang masuk Islam dengan sebab dia baca ayat-ayat macam ni.
Dia baca ayat apa? Hak Allah SWT buat manusia, hak Allah SWT buat langit dan bumi. Maka ia tadabbur, ia fikir ni. Maka ia masuk Islam. Tapi kita payah, masya-Allah kita ni. Dengar berapa kali ayat ni pun kita tak faham. Sebab kita rasa seni kata kita masuk, kita tu adalah orang yang banyak daripada makpak yang orang Islam. Maka di sini lah Allah SWT panggil semua bahaya orang mukmin, dia buat macam ni. Maka kena ingat, itu adalah tanda Allah SWT. Lepas tu Allah SWT telah rayak cerita banyak ayat mari tu. Dia cerita nabi-nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Rayak hasabah Nabi Nuh, hasabah Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Jadi serupa perkara yang serupa hak nabi-nabi dan nabi lain hak dak rayak dalam surah ni pun dia rayak satu perkara hak serupa, iaitu ia dakwah kepada Allah, dakwah kepada al-Islam, dakwah kepada tauhid Allah SWT. Dan begitu juga bukanlah sekadar nabi mana-mana tiap-tiap run. Maka nabi tiap-tiap run mana tu pun dah. Jadi kena ada orang netai. Orang netai pun serupa ya. Orang netai ni hak nak orang netai para nabi-nabi ni serupa fangai, iaitu dia nak netai dan dia nak tuduh nabi supaya tuduh atau gila ke apa sihir ke hak tolak-tolak tu. Dan begitu juga apabila tuduh dah tak jadi, ia mula nak buat khianat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat khianat nabi lain-lain. Supaya apa tu Allah Subhanahu taala sebut nabi-nabi tu supaya nak tunjuk kepada Nabi Muhammad dan nak beri Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tu rasa tak maidot dia. Jadi nabi dulu pun biasa gini dah, maka nabi kena sikit sebanyak pun jadi nabi boleh sabar, sebab ada contoh daripada nabi-nabi dulu dia sabar dah macam tu dah. Dan seterusnya Allah Subhanahu taala telah rayak dah bahawa orang yang dusta, orang yang bohong, orang yang dusta pada hari akhirat, dusta kepada Allah, maka akhirnya akan turun neraka. Dan cara-cara Allah SWT rak di atas mereka tu dah. Dan seterusnya Allah SWT di dalam ayat yang ke-52 sampai 53 tu Allah SWT telah ayat, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sesungguhnya umat kamu ini ialah umat wahidah, wa ana rabbukum fattaqun. Aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu bertakwa, takut pada fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka dia pecah. Lepas ada ummah wahidah ni dia nak pecah belah. Apabila pecah belah sudah, kullu hizbin, hak ni samkan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fak ni wasa kata dia kena, fak ni wasa dia segar, wasa kata dia lebih pada fak lain. Jadi apabila pecah ni, jadi nak wasa segar, wasa kena orang lain, jadi tak kena belaka. Allahu akbar Allah. Hak ni orang panggil sifat-sifat yang kurang molek lah. Bagi kita umat Islam, insya-Allah kita kalau nak jadi satu umat, maka kita ada lagi iaitu hai ataupun takdir. Dan kalau ia salah kita royak salah kena, tapi bukanlah kata kita kena 100%. Dah kita royak kalau orang sore ya dah salah fikir apa tu dah. Tak ada orang jadi 100% dah. Maka situ kita kena khamneng, kita kena ingat semua kata kita umat wahidah, kita adalah umat yang satu saja, yang itu pecah belah sangat dah. Tu. Dan seterusnya khatam ataupun ditutup Allah SWT menutupkan surah ini, surah Al-Mu'minun dengan Allah SWT menggayak kepada kepentingan tauhid sekali lagi. Lepas pada riwayat cakawah tauhid tu, maka khatam dengan tauhid sekali lagi dan gayak supaya orang mukmin tu banyakkan maghfirah dan banyak minta doa dan minta rahmat kepada Allah SWT, dengan sebab rahmat inilah wa'wi jadi kita boleh masuk syurga, dan dengan maghfirah lah jadi anak kecil supaya kita tu boleh masuk syurga dengan cara bersih. Kalau begitu kita duk cuma dah orang yang cuma badai cema tu, bagaimana orang nak giwak masuk oleh bilik percuma molek ada ada apa ada bayakat molek
Begitu juga dah. Kalau kita nak masuk syurga, bukan nak pergi masuk buat semai-semai tu. Maka kita apabila kita nak masuk syurga Allah yang Maha Suci, maka kita kena bersih dulu dah. Makna kata kita mandi daripada dosa-dosa jatuh habis, baru kita masuk ni suci. Tu dia. Selepas pada tu Allah di dalam tengah-tengah iaitu surah yang kedua. Surah kedua ialah surah An-Nur. Surah An-Nur ni adalah surah yang penting, patutlah kita orang panggil orang mukmin ni pergi tengok dan pergi kaji, pergi ngaji molek dah. Nak royak pada masa ni masa tak ada serup-serup itu dah. Maka surah Nur adalah surah penting, patut kita pergi kaji sekali, pergi bicara laik dah. Di dalam surah Nur Allah Subhanahu taala telah mensanarkan diri dia dengan nur, cahaya, dengan zat Allah, dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Maka di sini dalam surah Nur Allah Subhanahu taala telah royak beberapa perkara, iaitu lebih-lebih lagi nur, cahaya ni. Cahaya sini ialah cahaya memencerahkan ataupun menyinarkan, menyinar di sinar apa dia tu hati dan roh. Hati dan roh kena dicahayai oleh nur. Nur apa tu? Nur Allah SWT, iaitu nur ilmu, nur Islam dan seterusnya. Maka apabila hati kita cerah dengan nur al-Islam, maka roh kita cerah dengan nur al-Iman, maka di sinilah tubik satu pun, tubik satu orang panggil hasil daripada cahaya yang masuk dalam hati kita, dalam roh kita, maka tubik ialah adab dan akhlak. Jadi adab akhlak ni seperti juga dalam Islam. Islam ia bagi Islam tu ia terdiri di atas 3 perkara. Satu, al-iman, beriman kepada Allah, beriman malaikat, dan al-Islam syahadah 5 waktu, syahadah maya 5 waktu, zakat, haji, patu Ramadan. Dan al-akhir ialah al-ihsan. Al-ihsan ni ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ataupun ihsan ialah masuk daripada akhlak yang molek seterusnya. Maka orang sabit pun kita tengok pemuda-pemuda lah ni tu tak ada kurang akhlak, sebab iman tak sapa dalam hati dia. Jadi roh dia tu tak ada iman, dan begitu juga hati dia tak ada cahaya al-Islam. Kalau dia ada, insya-Allah dia tu adalah orang yang akhlak dan panggil adab molek. Adab di sini adab apa dia? Akhlak di atas diri dia. Akhlak orang ni kalau ada iman tu dia tengok tak serupa dah dengan orang yang tak ada iman. Begitu juga adab dia di segi dia dan adab dia di segi keluarga dia. Sampai tu anak tak derhaka kepada dua ibu bapa kalau hati dia ada nurul Islam. Dan seterusnya adab di segi sangkum. Kalau kita tengok orang yang masuk sejid, orang yang masuk pot ataupun orang nampak juh dah, tapi dia tak biasa cuy dia sangkum. Dia tak biasa orang panggil nak diri dia tu untuk membinakan masyarakat. Jadi dia duk sorang ya ananiyah dah. Itu adalah orang yang tak ada akhlak segitu pula. Jadi akhlak ni bagi pada 3, akhlak atas diri dia, akhlak dengan keluarga, dan adik-adik seterusnya, dan begitu juga akhlak di segi sangkum. Maka apabila Tuhan gaya hak akhlak dan nur Allah Subhanahu taala tu dah. Maka Allah Subhanahu taala di awal-awal surah juga Allah Subhanahu taala kecek hak apa? Kecek hak zina. Maka di sinilah zina dan gaya had zina, hukum berluntuk orang zina. Dan begitu juga Allah Subhanahu taala telah royak kepada orang mukmin. Maka orang mukmin, orang yang mukmin tahu kata orang perempuan ni zina, maka tak boleh mek dia adik isteri. Sebab orang zina dia kena guna orang zina. Orang mukmin dia guna orang mukmin. Dan begitu juga orang perempuan, kalau tahu kata lelaki ni kaki tino ataupun bahaya zina, maka tak boleh buat dia tu, mek dia tu jadi suami. Walaupun dia ada dia kaya, dia gapo dia ikut ialah, tapi orang lelaki ni kaki zina, maka tak bolehlah dia jadi suami. Itu adalah benjat di dalam al-Islam. Allah SWT royak cacin ni. Royak kata orang mukmin kena nikah dengan orang mukmin. Orang zina kena nikah orang zina. Tak kira perempuan dan lelaki. Kena pilih cara pilih gitu. Dan begitu juga Allah SWT telah kecek tentang ayat al-qazaf. Al-qazaf iaitu tuduh suami isteri mungkin zina situ, mungkin zina sini, ku zina situ.
itu adalah ayat tuduh. Maka ya ada hukum-hukumnya dan insya-Allah kita pergi kaji dalam surah An-Nur sekali lagi. Dan begitu seterusnya Allah SWT telah kecek atau telah ayat tentang kisah al-if. Kisah if ni ialah kisah yang fak munafik, satu fak munafik tuduh kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan Siti Aisyah sehingga Abu Bakar pun nangis, sehingga Aisyah minta izin daripada Nabi nak pergi kelik umuh dia dah. Jadi Aisyah tu kelik muka Nabi tu, jadi Nabi setengah panggil mai percaya kat sikit. Lepas tu Aisyah minta izin. Aisyah demi dah. Kelik pergi suruh dah, kisah yang panjang. Kisah yang panjang. Maka apabila kelik sudah tu duk nanti lama sehingga ayat mari dah ayat if ni mari dah, sehingga Tuhan bersihkan fitnah Al-Aisyah radhiyallahu anha tu. Itu duduk dalam surah ni juga. Dan seterusnya Allah SWT ayat telah cerita di dalam ayat yang ke-27 dah nak ayat tentang akhlak. Jadi ni juzuk ni kecek akhlak banyak. Akhlak masuk umur. Kalau kita nak pergi masuk umur orang ataupun setanti mana-mana pun dah. Cara dia ialah kita kena minta izin dulu belum masuk. Bukanlah duduk dia buka pintu bah masuk lalu. Tu bukanlah akhlak Islam. Akhlak Islam kita kena minta izin. Ya, insya-Allah minta izin. Atau wisalah dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, masuk rumah demo ni kena wisalah juga. Kalau tak ada orang jawab salam, tak boleh masuk. Nak pergi buka pintu kat saya tak boleh. Dan begitu juga kena minta izin juga malak dah. Dan seterusnya Allah SWT telah cerita orang mukmin dan orang mukmin, lebih bahagia orang mukmin ni. Orang mukmin dan orang perempuan juga. Begitu juga perempuan kena jaga mata. Lebih bagi kita jalan di tengah batas, kita jalan di satu tempat orang ramai-ramai, kena jaga mata. Jadi orang worok sikit. Bukanlah kata duduk kelih kelih kau nuntik kelih tengok kat nitik. Jadi kelih belaka lah. Ikut mari. Lepas tu bukanlah sekadar kelih tengok saja. Ngawicang tu yang ni lagu tu, yang ni lagu ni, mulut kita pun serta merta. Jadi orang panggil orang tak jaga mata. Allah SWT telah ayat suruh kita tu jaga mata malak di sana. Dan seterusnya Allah SWT telah ayat tentang hukum hijab. Ayat tu lagi kat dah. Hukum hijab ayat yang ke-31 kecek hijab. Hijab ni kena tekuk mata dan seterusnya, khimat dan seterusnya. Maka di sini jadi kita tak bolehlah nak tutup buka aurat. Buka aurat ada tempat sarana ni, mana kata tempat orang kelih tak kira lah ni. Dah duduk dalam rumah pun kita buka aurat boleh dah lah ni. Duduk dalam rumah duduk decok, pakai baju terik duduk decok. Hak tu buka aurat dah tu betul tu. Bukanlah kata hijab dah, walaupun pakai kelubung pakai duk tu. Betul tu jadi fitnah juga. Walaupun orang tak nampak kita sini, tapi dalam sosial dunia nampak. Teruk lagi pada hak kita duk jalan kat nak tu. Tu dia. Maka itu orang panggil orang yang tak menutup aurat. Orang panggil kan dengan ayat yang ke 31 surah An-Nur yang Allah SWT telah kita tu pakai hijab. Dan begitu juga ulama ayat atau pakai hijab kelubung molek, tapi pakai baju fix luar fix boleh tak? Maka ulama ayat atau banyak orang ulama ayat atau maka itu adalah supaya iaitu kita pakai hijab ni tak boleh nampak rangkai, tak boleh nampak fix dah. Kalau fix tu tak kira kata hijab walaupun pakai kelubung. Kadang-kadang kita pakai kelubung molek pakai tangan pandak apalagi juga. Kadang-kadang kita pakai apron pun pandak juga. Pakai kelubung saja tak boleh nampak rambut. Hijab bukanlah kata rambut. Tapi hijab adalah katut pada kita semua. Dan seterusnya Allah SWT telah cerita tentang Allah SWT adalah nur samawati wal ard. Pada ayat ni iaitu nur Allah SWT meliputi langit dan bumi semua. Di sini ayat atau ilmu Allah SWT dan kebesaran Allah SWT itu meliputi semua. Jadi Allah SWT tahu belaka. Jadi kita buat apa hak susuk hak sulit, jadi cahaya Allah sampai belaka. Jadi kita nak susuk tak boleh dah. Dan seterusnya Allah SWT telah ayat di akhir-akhir dekat-dekat nak akhir tu iaitu sifat orang Allah tiap di antara orang mukmin dan orang mukmin yang sebenar dan orang munafik. Maka orang munafik di sini Allah SWT tiap kerana tu orang yang mukmin yang sebenar as-sadiqin Allah reda, dan orang yang munafik, orang yang hati dia orang panggil ada penyakit tu adalah orang Tuhan yang murah sekali. Sifat dia orang yang mukmin ialah siqah dan timur
apa-apa yang Allah suruh dan taat. Tetapi sifat orang munafik ialah fak ni duk syok dalam hati kata kena dak Islam ni, kena dak Islam. Dan begitu juga ia netel kadang-kadang. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Dan begitu juga dia orang panggil tak ada nak buat ataupun tak ada nak sokan Islam. Dan akhirnya seterusnya ialah surah akhir iaitu di dalam juzuk yang ke-8 ialah surah awal surah Al-Furqan. Jadi juzuk ke-8 ni masuk ayat ke-1 sampai 20 surah Al-Furqan sahaja. Di dalam surah Furqan ditunjuk tentang turun Al-Quran, tanzilul Quran, iaitu tabdhira. Di sini ya royak kata dah Quran turun mari tu litakuna lil alamin nazira. Semua. Jadi makna kata ayat ni, jadi Nabi dulu-dulu tu dia turun Quran, dia turun kitab dia tu kepada Nabi untuk tepat teh saja. Tapi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia elok hak hukum tepat teh, maka jadi hak nanaca pula. Jadi hak nanaca. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna semua tuk cat tuk yuk tu semai lepas pada Nabi guna Al-Quran boleh. Tapi belum pada tu elok tu yuk le mukha mulai.นะครับ itu dah. Hak tu juga yang panggil orang panggil yuk Quran mari, mana kata kitab dulu tu tak boleh guna. Satu hari nak Sayyidina Umar temung di Taurat. Maka dia kira ayat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau aku nak baca Taurat boleh tak kalau nak baca Taurat, baca saja tak seturut li." Nabi kata, "Mu baca apa?" Dah. Iaitu dia mau baca apa ni? Dah. Dia mau baca apa lah sebab Quran dah tu. Maka tak boleh baca dah. Surah itu dah. Dan akhirnya di dalam surah iaitu ayat dalam akhir juzuk ni Allah Subhanahu taala telah dak royak fak musyrikin ni dak netai fak Quraisy dak netai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tuduh macam-macam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu pada perkara iaitu Quran ni adalah asatirul awalin. Oh, berita dongai, cerita dongai. Ni tahun parampara bahang hijau. Nah, dan begitu juga dia royak kata Nabi ni Nabi gunu dak supa orang mari malaikat lah mari. Nabi ni dia tak boleh makan, tak boleh minum. Nabi makan minum lepas tu dia ginak supaya kita nak percaya apa kita boleh jadi itu Nabi. Itu adalah perkara yang fak musyrikin dok tabtur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu semai pun jadi baik ni dah. Maka di sinilah kalau kita tengok juzuk 18 adalah juzuk yang penting. Sungguhnya kita boleh huraikan panjang pada ni, tapi masa tak ada. InsyaAllah semoga kita dengar perkara yang Ustaz khulasah pada hari ini, waktu kita rasa khusyuk, rasa nak semaya. InsyaAllah semoga Allah SWT bagi kita tu Allah SWT terima akan amalan-amalan kita pada bulan Ramadan. Tak kira amalan semaya tarawih, tak kira amalan siyam, amalan doa, lebih-lebih lagi masalah ni kita kena doa banyak-banyak supaya Allah SWT tu menjauhi daripada babak, daripada nyakit COVID dan seterusnya. Allah SWT terima akan doa-doa orang mukmin dan peluang bagi kita gunakan Ramadan doa banyak, semaya banyak. Tekah boleh semaya ni kita semaya banyak, dan insya-Allah akhir-akhir ni kita kalau boleh i'tikaf kita i'tikaf, kalau tak boleh insya-Allah kita i'tikaf di rumah. Insya-Allah qadani wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.